خلد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خلد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا أعطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا أعطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا على نور المصطفى 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 kekalkan Al-Quran sebagai imam kita semoga menjadi petunjuk bagi kita kekalkan Al-Quran sebagai imam kita semoga menjadi petunjuk bagi kita kalamullah hidayah bagi kita diberikan Jibril kepada Nabi kita kalamullah hidayah bagi kita diberikan Jibril kepada Nabi kita Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خلد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا أعطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا أعطاه جبريل على رسولنا
ajak ketika semangat di bahumu untuk tidaklah seakhirat. Turunlah ke lapangan cinta, sebar ilmu, malhamkan cinta. Insan bersama kepunca iman, tapi jangan kau tinggalkan teman kau lalu kegelapan. Insan bersama di saat yang terpuji, harum benda Allah nanti mencari redha ilahi. Berbahagialah insan-insan yang memahami. Berbahagialah jiwa-jiwa yang mentaati. Berbahagialah hati-hati yang mensyukuri. Cahaya di matamu, ada sinar ketulusan, ikhlas di wajahmu, ada nadi perjuangan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua? Alhamdulillah. Okey ke? Okey ke suara? Clear tak? Waalaikumsalam. Siapa yang beri salam tu saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ready semua? Okey. Okey. Kita harap semua dapat masuk lah. Sepatutnya ada dalam 100 orang kena masuk hari ni untuk tajwid. Okey. Semua dah ready dah ready dengan pensel ke pen, kertas, buku untuk nota. Okey, yang paling penting nanti nota kena tengok nota ni. Nota yang saya bekalkan juga dekat dalam Telegram tu, iaitu pelajaran 1. Nama-nama huruf hijaiyah. Tapi sebelum kita mula huruf hijaiyah ni, nanti saya akan bagi sikit tentang penerangan penerangan pasal ilmu tajwid sikit. Kenapa belajar tajwid tu penting? Apa yang penting? InsyaAllah. Dungun, Terengganu clear. Penang clear. Nurmina Rose. Waalaikumsalam. Jelas semua? Okey. Allah. Doa. Ustaz, ambilkan doa. Doa tu dalam juzuk 1. Okey, Kota Tinggi. Kota Tinggi kat mana tu? Selalu saya pergi Kota Tinggi. Bapak-bapak saudara saya ramai kat Kota Tinggi. Okey. Seperti biasa, sebelum kita mulakan, ramai dah masuk. Alhamdulillah 65 orang. Sepatutnya kita kena ada 100 orang. Hampir 100 orang sepatutnya kena ada hampir 100 orang. Okey. Okey, sebelum kita mulakan kelas macam biasa, okey, kita akan baca Al-Fatihah. Ingat, Al-Fatihah ni kita hadiahkan untuk diri kita, roh jasad kita semua, untuk kita lebih terus kuat, untuk kita, Allah kurniakan kita keberkatan, keberkahan,
terus semua dalam aspek kehidupan kita, keberkatan ilmu, keberkatan masa, keberkatan tubuh badan, keberkatan apa yang kita makan, semua kita doakan untuk Al-Fatihah ni. Lepas tu kita hadiahkan juga Al-Fatihah ini untuk kedua ibu bapa kita yang telah pergi atau yang masih hidup, kepada kedua ibu bapa mertua kita, kepada anak-anak kita, kepada adik-beradik kita, kepada ahli keluarga kita, kepada saudara mara kita dekat atau jauh, jiran kita dekat atau jauh, dan seterusnya untuk muslimin, muslimat di Malaysia maupun di serata dunia, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita baca doa. Kalau siapa-siapa ada hajat, ada doa, mestilah kita ada semua kan. Apa yang kita nak minta, niatkan sekali dalam hati. Kalau diuji dengan kesusahan, diuji dengan dugaan macam-macam, ataupun diuji dengan kesihatan, doa juga sekali untuk diri sendiri. Okey, insya-Allah bersama kita nanti ada malaikat yang akan mengaminkan doa kita, insya-Allah. Okey, kita baca doa untuk mula membaca Al-Quran, ataupun untuk belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma azim rabbatana fil Qur'an waj'alhu lana nuran لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقو به أجسادنا وثقل به ميزاننا وارزقنا حق تلاوته وقونا على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الأخيار والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله. Okey. Kurangkan ni boleh tak? Buka aircon tak apa. Angin. Okey. Kita akan masuk kelas tajwid ni. Semalam Ustaz dia buat kelas dia ada buat kelas tamhid. Tamhid. Okey. Siapa dah dapat buku? Ada yang dah dapat buku dah? Dah dapat buku tajwid. Ni saya ni cetakan lama Cetakan lama Al-Baghdadi dulu tamhid tajwid ni. Okey. Kita akan baca yang ni. Tajwid. Buku tajwid ni kalau mengikut Ustaz Jalaluddin ni, okey, kalau tengok buku nanti, kalau adab dulu orang-orang lama berguru kan, dia kata kena baca dari kulit ke kulit. Kena baca dari kulit ke kulit. Okey. Okey, nanti kalau dapat buku, siapa dapat buku tengok dekat pendahuluan ni, dekat depan sekali. Okey, dia ada kandungan buku ni tentang apa. Lepas tu ni teknik pengajaran buku tajwid Al-Baghdadi. Okey, yang seterusnya ada panduan penting. Saya selalu nak tengok panduan penting, sangat penting sebab ini adalah panduan penting daripada pengasas yang membuat buku ni. Insya-Allah. Okey, panduan penting tajwid ni sebelum kita melangkah lebih jauh kepada ilmu tajwid kita. Okey. Panduan penting bagi membolehkan seseorang menguasai tajwid Al-Quran dalam tempoh masa yang cepat, seseorang itu mestilah tengok apa panduan daripada Ustaz Jalal. Berniat untuk mempelajari tajwid Al-Quran kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Okey, bukan sebab siapa-siapa. Okey, tapi saya percaya semua belajar tajwid kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita nak baca lebih cantik, lebih sedap
Al-Quran. Okey, semoga dengan ilmu ini dikurniakan dapat dijadikan bekalan di akhirat nanti. Okey, yang kedua, memberikan tumpuan yang sebaiknya di dalam mempelajari ilmu tajwid. Di samping memperbanyakkan latihan bacaan untuk menguasai ilmu tajwid dalam tempoh masa yang singkat. Tengok tu Pertama, pengasas kata memberikan tumpuan yang sebaiknya dalam mempelajari ilmu tajwid, itu yang pertama. Tapi ada poin yang kedua penting juga adalah memperbanyakkan latihan bacaan. Okey. Sekarang ni ada satu, dia ada dua kategori saya suka yang ni. Dia ada dua kategori bila belajar ilmu tajwid. Manusia ni, orang yang belajar ilmu tajwid ni ada dua kategori. Yang pertama, teori. Teori. Yang kedua adalah versus practical. Tengok. Practical tengok. Teori versus practical. Maksudnya teori ataupun practical. Versus ni macam berlawanan macam tu lah. Okey, teori ni kan, teori ni contoh dia macam kita hafal. Kita hafal macam izhar halqi adalah nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu teori. Praktikalnya adalah man amana. Itu praktikalnya, cara bacaan. Man amana, jelaskan nun mati tu. Man amana tak ini praktikal. Tu nama dia praktikal. Cara baca tu. Praktikal. Cara kita nak praktik, cara baca. Yang ini dia punya, kita ingat. Lebih pada ingat pada hukum. Ataupun nama-nama hukum tu. Okey. Ada orang, teori dia pandai. Okey, teori pandai. Tapi praktikal dia tak betul. Maksudnya, dia tahu hamzah, nun mati dan tanwin bertemu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha tu adalah izhar halqi. Tapi bila praktikal dia baca man amana. Dia tahan dua harakat dekat nun mati yang bertemu dengan hamzah tu. Kan yang contoh ni macam ni, contoh dia. Man mana? Katalah ni ni contoh konon. Kan ni izhar halqi. Contoh tak belajar lagi kan. So dia tak boleh tahan nun mati macam tu, tapi dia tahan. Jadi praktikal dia salah. Okey, ada orang tak ingat praktikal. Tak ingat lah ustazah, tapi bacaan praktikal dia betul. Macam ni. Man amana. Betul cara baca. Praktikal cara baca betul. Tetapi saya tak ingatlah nama hukum ni, nun mati bertemu hamzah, saya tak ingat. Tapi saya ingat ustazah pensel biru tu cakap ni touch and go. Okey, jangan tahan, dia kata. Dia kata tapi dia tak ingat teori. Maksudnya dia tak ingat nama hukum. Okey, ada yang macam ni. Tetapi ada yang satu golongan lagi, orang yang membaca Al-Quran, teori ingat. Okey, praktikal pun ingat. Okey, teori ingat. Maksudnya dia ingat nama hukum, nun mati bertemu dengan hamzah, izhar halqi. Dan cara baca dia man amana. Jelaskan, jangan tahan dua harakat kat sini. Macam tu. Ini dinamakan betul-betul praktikal dan teori. Praktikal dan teori dua-dua dia boleh kuasai. Okey, ada juga lagi satu golongan. Dekat sini, teori tak tahu, praktikal pun tak tahu. Okey, ni dua-dua tak tahu. Ni yang ni mungkin dekat kelas Ustaz Somad lah. Ustaz Abdul Somad. Tapi saya harap yang orang dalam ni, kita malam ni, kita kena paling tidak kita kena yang nombor 2 ni. Mungkin kita tak ingat teori tapi praktikal dah boleh. Tapi boleh juga jadi yang teori tapi praktikal tak boleh. Tapi kita nak jadi ni. Kita nak jadi nombor 3 ni. Kita nak jadi nombor 3. Sebab tu pengasas dalam buku tajwid ni kata, Tajwid Al-Baghdadi ni cakap kena memperbanyakkan latihan bacaan supaya kedua-dua ini, teori versus praktikal, kita memang boleh kita boleh kuasai dengan baik. Kuasai. Kita boleh terangkan apa bertemu apa, nama hukum. Dan yang kedua, praktikal dia. Cara membaca tu. Cara membaca. Ramai sangat orang di luar sana. Saya pun dulu macam tu. Tahu ni teori.
Gila macam tu lah kan. Boleh hafal. Tahu semua. Tapi praktikal hampir. Ke mana-mana dah saya pergi. Macam tu. Okay, dua-dua ni penting. Okay, boleh? Itu panduan penting yang pengasas Al-Baghdadi ni berikan. Yang terakhirnya pengasas ni cakap juga untuk menguasai tajwid Al-Quran juga. Okay, kita perlu mengajarkan tajwid itu kepada orang lain. Contoh anak-anak kita kongsikan dengan suami kita. Tak semestinya semua yang kita ingat, sikit-sikit. Sebab bila kita mengajar, benda tu akan mengasah lagi. Dan ingat, kalau siapa dah dapat buku, tengok dekat kulit buku ni kan. Hadis ni sangat terkenal. Sebaik-baik di kalangan kamu, maksudnya sebaik-baik di antara manusia itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya pula kepada orang lain. Kan? Sampaikanlah walaupun satu ayat. Kalau tahu macam ni nak sebut kha, ajar anak. Cuba sebut kha. Dia kata kha ajar macam tu. Walaupun satu. Tak apa. Okey, itu panduan penting yang pertama lah untuk belajar. Ini disampaikan oleh pengasas tajwid pengasas Al-Baghdadi. Okey. Saya dah padam pula. Tak apalah. Okey, ni. Okey, ini yang ilmu-ilmu yang penting. Okey. Saya akan terangkan sikit apa itu tajwid. Boleh ke? Boleh ke? Belum dapat. Yelah. Mungkin belum dapat buku kan, tak apa. Dan hari ni kita banyak insya-Allah. Okey, ambil nota. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid tu apa? Ilmu tajwid daripada segi bahasa memperelokkan sesuatu, memperindahkan, mencantikkan, memperelokkan sesuatu. Okey, daripada segi istilah ilmu tajwid tu maksud dia, tajwid ni maksud dia daripada segi kita punya hukum tajwid istilah tu, okey, melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul, memenuhi hak-hak setiap huruf, iaitu sifat asli dia, dan sifat mustahak, iaitu sifat yang mendatang. Macam tu maksudnya daripada segi huruf kena sebut betul macam itulah, daripada segi teknikal tajwid tu. Insya-Allah. Apakah hukum ilmu tajwid? Apakah hukum mempelajari ilmu tajwid? Itu fardu kifayah. Fardu kifayah, dan mengamalkannya, iaitu membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ain bagi setiap muslimin dan muslimat yang mukallaf. Okey, maksudnya belajar ilmu tajwid tu fardu kifayah. Apa maksud dalam sini? Belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah. Contoh, dalam satu kampung tu, katalah Pak Imam ni dah dihantar pergi kursus ilmu tajwid. Okey, dah dihantar kepada pejabat agama ke mana-mana kursus lah, belajar ilmu tajwid. Jadi dia dah jatuh, orang lain tu semua dah jatuh fardu kifayah. Okey. Tetapi kena ingat, baca Al-Quran dengan ilmu tajwid tu, baca Al-Quran bertajwid itu fardu ain. Jadi tak jalan pintas, sebenarnya semua orang kena belajar tajwid. Cuma bila dah ada satu kampung, dah ada wakil seorang, jadi bila dibalik tu, orang tu lah yang kena mengajarkan ilmu tajwid tu kepada ahli kampung, ahli qaryah, macam tu lah. Okey, boleh? Okey. Okey. Okey, siapakah penyusun ilmu tajwid? Ingat ilmu tajwid ni bukan Rasulullah yang beri. Bukan Rasulullah yang beri. Rasulullah dapat bacaan Al-Quran tu memang dah ada dengung dia, dah ada masuk dia, dah idgham, dah dengung dua harakat, dah jelas, dah izhar tu, yang dah touch and go tu semua dah ada dah. Tapi siapa yang memberikan penyusunan ni adalah imam-imam qiraat. Imam-imam qiraat ni adalah imam-imam kepada bacaan-bacaan ni. Kalau kita tahu, tak silapnya kita ada 10 kan qiraat. Okey, ada imam-imam qiraat ni, dan mereka yang susun ilmu tajwid. Okey, untuk qiraat kita pakai Asim, Imam Asim. Imam Asim ni dia buta. Imam Asim ni buta, tapi hati dia sangat celik. Dan periwayah, maksudnya penyusun kepada Imam Asim ni, anak murid Imam Asim ni adalah Hafs Sulaiman. Hafs Sulaiman ni adalah yang kita ikut.
Kalau kita tahu, kalau kita selalu dengar orang cakap, kita baca riwayah Hafs an Asim. Itulah, Hafs ni adalah periwayat ataupun penulis ni kepada Imam Asim. Imam Asim ni adalah qiraah. Dia dapat bacaan Al-Quran ini terus daripada sahabat-sahabat Nabi. Okey, kalau kita tahu, ni ada nota daripada guru saya, Ustaz Taha ni, anak Tan Sri Hasan Az-Zahri. Imam qiraah tu adalah orang yang bertalaki dengan siapa atas ni sahabat Nabi, maksudnya daripada Jibril kepada Rasulullah, daripada Rasulullah bagi pada sahabat. Sahabat ada lagi macam daripada sahabat Ali bin Abi Talib kepada Abu Abdurrahman As-Sulami, daripada Abdurrahman Sulami ni pergi kepada Imam Asim, iaitu dia imam qiraah lah. Daripada imam qiraah tu yang pergi Hafs Sulaiman. Yang kita pakai ni, bacaan cara kita ni semua yang mad, jaiz, mufasil kena 4 atau 5 harakat. Kan ada kiraat lain baca 2 je, mad, jaiz, mufasil. Tapi kiraat kita kena baca 4 atau 5. Tak ada pilihan 2. Itulah Hafs Sulaiman. Hafs Sulaiman. Ataupun orang selalu panggil Hafs an Asim. Macam tu. Tu sikit-sikit lah. Sebab kalau pasal ilmu kiraat, saya pun tak belajar kiraat, tapi saya belajar yang basic je. Macam tu. Untuk kita tahu. Sebenarnya, jangan terkejut. Ada imam kiraat baca lain yang macam mana? Wadduhi wallayli idha saji. Macam tu. Itu ada satu. Kan? Okey. Boleh Itulah kecantikannya belajar tajwid. Banyak cara-cara bacaan daripada imam-imam ni. Okey, sebab semua tu dapat daripada Rasulullah. Ya, Rasulullah dapat macam tu. Kalau ada 10, maksudnya ada 10 wajah bacaan, 10 tu semua Rasulullah dapat. Ya, betapa besarnya peranan Rasulullah Rasulullah dapat tu. Tapi Rasulullah bijak. Rasulullah hantar pada mungkin masa tu yang siapa yang pergi macam belah-belah Afrika, dia hantar bacaan yang mungkin keras sikit. Macam tu. Dia yang kat Mekah dengan Madinah macam ni. Macam tu. Dia ada kiraat-kiraat tu dihantar ikut tempat yang bersesuaian. Laju sangat. Macam mana nak salin? Tak apa. Yang pasal kiraat ni tak ada. Cik Baharudin Bakran, yang mana yang laju? Nak yang mana? Yang teori versus praktikal ke? Yang pasal kiraat tu tak apa. Itu saya terangkan secara ni je lah. Nanti beritahu saya yang mana laju sangat daripada Cik Baharudin Bakran. Nanti saya akan ulang sikit yang tu. Okey, boleh? Okey, seterusnya bacaan Al-Quran yang paling terbaik adalah secara tartil. Sesuai dengan daripada surah Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Maksudnya, bacalah Al-Quran itu secara tartil. Tartil itu, apa maksud tartil? Apa maksud tartil? Tartil yang dihuraikan dekat sini adalah bacaan yang lambat dan tenang serta melafazkan setiap huruf dari makhraj yang betul, memenuhi hak sifat dan hak sifat huruf tu, yang mendatang ke, yang asli ke. Lepas tu memelihara semua hukum tajwid serta merenung maknanya. Macam tu. Tartil tu maksudnya bacaan lambat dan tenang. Tak ada masalah baca lambat-lambat tu, slow-slow, it's okay. Tapi kena jaga makhraj huruf, jaga dia punya tajwid, yang panjang 2 harakat dia panjangkan. Yang Ustaz explain tu, teori versus practical. Okey, saya dah ni dah tu. Okey, tak apa. Boleh ulang balik. Kena ambil yang nota. Okey. Okey, itu yang bacaan tartil. Okey.
Lepas tu sesuai juga dengan apa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai hamba-Nya membaca Al-Quran secara tepat sebagaimana ia diturunkan. Riwayat Ibnu Khuzaimah. Maksudnya Allah itu sangat menyukai hamba-Nya membaca Al-Quran secara tepat sebagaimana diturunkan. Bukan senang, bukan suka-suka saya nak cakap tepi lidah. Tak, itulah cara bacaan yang dianjurkan. Saya pun tak sempurna lagi. Saya pun masih belajar. Saya pun masih ada guru-guru, kadang ada syekh-syekh ni masuk saya punya live tu, still saya ditegur saya. Yelah, kita bukannya lidah orang Arab. Jadi dia still ada teguran. Tapi teguran dia tu adalah yang meningkatkan kita. Itulah pentingnya seorang guru. InsyaAllah guru kita. Okey. Boleh? Okey, yang tadi yang pasal teori tu. Mana tadi marker? Okey, pasal teori tu kan. Teori versus practical. Dah pukul 8.30. Tengok. Teori ni maksudnya dia ingat hukum. Ingat hukum tu. Ingat. Hukum. Yang ini dia tahu cara baca. Tahu cara baca. Ni tahu cara baca. Okey. Ada orang ingat teori tapi tak tahu cara baca. Contoh, saya bagi contoh tadi. Man amana. Kan, ini izhar halqi. Kena jelaskan dekat nun ni, yang nun bertemu dengan hamzah ni. Kena jelaskan kat sini kan, sebab dia bertemu ni. Okey, kena izhar halqi. Dia kena, tapi ada orang tahu ini izhar halqi. Dia tahu, tapi cara bacaan dia salah. Dia tahan dekat sini. Man amana. Tak boleh. Sebab izhar touch and go. You touch and go. Macam tu. Maksudnya dia masih tak menguasai dengan baik lagi. Okey, ada orang tak tahu teori, tak tahu, tapi dia tahu praktikal. Contoh, saya ingat Ustazah pensel biru tu cakap kena jelaskan you touch and go. Jadi cara baca dia man amana. Man amana. Tapi saya tak ingatlah nama hukum dia. Ni orang yang macam ni Okey, yang ketiga, orang ni tahu teori dan orangnya tahu praktikal cara nak baca. Okey, saya tahu ini izhar halqi, iaitu jelaskan bunyi nun mati. Sebab nun mati bertemu dengan hamzah. Cara bacaan adalah man amana. Jelaskan nun. Man amana. Ini orang yang ketiga. Golongan yang ketiga. Golongan yang keempat, dua-dua pun tak tahu. Dua-dua pun tak tahu. Yang ni, okey, yang ni mungkin perlu kelas yang asas. Sebabnya mungkin ada masalah dengan huruf juga. Tapi tak apa, mungkin orang ni pun yang baru nak belajar tajwid. Inilah masanya medan dia belajar tajwid. Sebolehnya saya nak semua orang menjadi golongan yang ketiga ni. Golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga. Sebab itulah pengasas kata dalam buku ni, buku Tajwid Al-Baghdadi, kena memperbanyakkan bacaan. Bila banyak bacaan dan kita tadabbur tajwid, okey, nanti kita akan lebih mahir lagi. InsyaAllah. Okey, tempat saya baru azan. Kita bagi laluan kepada azan sekejap. Boleh ambil nota boleh ambil nota. Yang mana?
Okey, alhamdulillah. Screenshot doa. Okey, nanti Ustazah bagi screenshot doa tengok ni doa. Lunyai dah Ustazah punya doa. Nanti Ustazah share dengan grup Okey, nanti Ustazah screenshot, Ustazah bagi kat dalam grup. Doa dia sangat bagus. Okey, Ustazah sambung sikit sebelum masuk pelajaran. Sebab ni yang basic tajwid kena tahu kenapa kena belajar tajwid. Okey, tengok tajwid tu, nak baca al-Quran bertajwid tu fardu ain, maksudnya wajib. Baca al-Quran bertajwid tu wajib. Okey, tapi adalah peringkat dia sebelum sampai hukum wajib tu. Okey, boleh? Kalau bulan puasa nanti kita kelas malam kita mula 9.30. Solat tarawih dulu. Kita tarawih dulu. 9.30 macam tu lah. InsyaAllah kita akan tengok juga waktu isyak. Lepas isyak teruslah tarawih. Tarawih bulan puasa ni pun PKP kita tak gimana kan, tak adalah penat mana. Jadi malam tu kita penuhikan malam-malam kita dengan ilmu Al-Quran. InsyaAllah. Kalau kita tahu Imam Syafi'i semasa bulan Ramadan, semasa bulan Ramadan dia tutup semua kelas-kelas fiqh dia, fardu ain dia tutup kelas-kelas fiqh ke fardu ain dia baca Al-Quran. Dan dalam bulan Ramadan Imam Syafi'i khatam Al-Quran 60 kali. Alah Ustazah, bolehlah Imam Syafi'i kan dia memang, tapi kita kena ambil semangat tu ambil semangat tu sebaik mungkin, insya-Allah. Okey, semoga Ramadan ni rumah kita lagi bercahaya dengan belajar Al-Quran, insya-Allah. Okey, seterusnya saya nak terangkan lagi satu benda ni. Okey, kesalahan. Kesalahan dalam membaca Al-Quran membaca Al-Quran. Okey, dalam membaca Al-Quran. Dia ada dua kategori. Yang pertama, dia ada dua jenis kesalahan. Dia ada dua jenis kesalahan. Ni saya punya kitab-kitab ni memang selalu saya bawa. Okey, yang pertama dinamakan lahnu jali. Okey, ataupun dalam tulisan Jawinya Allah. Okey, lahnu jali, ataupun dalam bahasa Melayu dia kesalahan nyata. Kesalahan nyata. Kesalahan nyata. Nyata sangat. Kenapa berlakunya kesalahan nyata? Kerana bila berlaku kesalahan nyata, terus tukar makna, terus tak ada makna. Macam tu. Contoh yang pertama yang biasa kita akan buat adalah kita tukar huruf. Tukar huruf. Huruf-huruf yang paling penting, yang paling susah sekali adalah huruf-huruf yang berdekatan ni. Macam sa, 3 titik jadi sin, sa. Jadi baca baris atas, ini patutnya sa, hujung lidah di antara dua gigi, sa. Tapi dia jadi sa. Macam tu, jadi macam saya. Patutnya sa, macam tu. Ni tukar huruf. Contohlah hang tuah. Kita tukar tuah tu jadi buah, hang buah.
Anda kenal siapa hang buah? Tak kenal kan? Yang kita kenal hang tuah. Macam tu lah. Kalau kita tukar huruf, tukarlah makna dia. Langsung tak ada makna ataupun makna tu jadi lebih buruk. Macam tu. Hati-hati. Ni kesalahan nyata. Yang kedua adalah kita tukar baris. Tukar baris. Tukar baris. Contoh, patutnya kita baca an'am. Kan? An'amta alaihim. Tapi kita baca an'am tu. Kan? Jadi tu. An'amtu alaihim. Tukar baris. Langsung terus tak ada makna. Okey? Lagi satu ni, yang tukar baris ni, sabdu. Sabdu tak masuk betul-betul. Contoh yang paling senang adalah surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sabdu tak masuk betul-betul. Kalau maksud iyyaka na'budu, kepada engkau ya Allah tempatku sembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau tempatku memohon pertolongan. Kalau sabdu tu, okey kan? Kalau sabdu kita tak baca betul-betul. Tak sabdukan betul-betul yang iyyaka na' tu. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita tak sabdukan betul-betul, ingat sabdu kan saya kata masuk, ataupun kalau macam sabdu ya ni enjutkan dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tak betul-betul masuk, kita baca yang macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, dia jadi kepada engkau Tuhan matahari. Macam tu pula. Tu yang tukar makna lagi buruk pula. Ni yang kita tak nak. Sebab tu kesalahan nyata ni adalah benda yang paling ditekan berat dalam membaca Al-Quran. Sebab tu saya cakap, orang yang baru nak mula baca Al-Quran semula, yang masih merangkak-rangkak dua ni kena jaga betul-betul. Tukar baris bukan je baris atas je. Termasuk ni yang mati, yang sabdu tadi. Yang saya cakap, pergerakan mata depan. Tengok sabdu depan, sabdu depan. Sebab ni, tukar baris. Saya nak suruh jaga. Okey. Apa dia punya natijah dia? Natijah dia, hukumnya adalah haram dan berdosa. Haram dan berdosa. Pembaca Al-Quran patut meninggalkan kesalahan nyata ni. Kesalahan nyata sangat-sangat patut. Okey. Kesalahan ini kalau berlaku dalam solat, hukum solat itu tidak sah. Tidak sah. Maksudnya berlaku je tak sah. Macam tu okey, berdosa. Dia punya hukum dia adalah berdosa, haram. Atau haram jangan tukar. Ataupun haram. Okey, berdosa ataupun haram terus Ni ambil nota kesalahan nyata dulu. Boleh? Okey. Ambil nota ataupun screenshot. Screenshot, lepas tu boleh simpan nota. Okey, tukar huruf, tukar baris. Dia punya ni adalah ulama Qur'an cakap berdosa atau haram. Pembaca Al-Quran yang dah sedar kesalahan tu kena betul. Tapi orang yang baru nak betulkan merangkak, kalau tak sedar, dia tengah belajar, maksudnya dia sedang berguru dengan seseorang, ikut kelas semua, insya-Allah Allah akan ampunkan. Tapi kalau kita dah sedar, kita baca salah, kena ulang semula, so supaya kita tak dapat ni berdosa atau haram. Okey, boleh Ya, jaga huruf, jaga baris. Dah salin Okey, ini jenis kesalahan yang pertama, lahnu jali. Okey, kesalahan nyata. Okey, kita pergi yang kedua. Mana marker tadi? Okey, kita pergi yang kesalahan kedua, lahnu khafi. Lahnu khafi ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah kesalahan tak nyata lah. Macam tadi, tak nyata. Dia berlawanan daripada yang nyata tu yang tak nyata. Yang tak nyata ni sebenarnya dia tidak merubah makna. Dia tak merubah makna. Tapi kalau kita dah belajar dan kita sedar tak cukup dengung tadi,
Kalau kita tak ulang balik kesalahan tu, kita akan dapat juga lahnu jali tadi. Jadi kesalahan nyata juga, berdosa juga. Tapi dia sebenarnya lahnu khafi juga. Okey, apa kriteria ataupun apa yang apa yang menjadikan kesalahan tak nyata ni? Okey, kesalahan tak nyata dia tak merubah makna. Dia tidak merubah makna. Dia tak merubah makna Al-Quran itu. Ayat Al-Quran itu. Tapi sabdu tu boleh merubah. Sebab sabdu ni 2 huruf dalam tu. Tak masuk betul boleh merubah. Sebab dia sabdu 2 huruf. Okey. Dia tak merubah makna. Apa yang kita buat menjadikan dia lahnu khafi ataupun kesalahan tak nyata. Kesalahan tersembunyi ni. Yang pertama, tak cukup dengung. Tak cukup dengung. Dengung kan sepatutnya 2 harakat. 2 harakat. Jadi bukan 2 rakaat, 2 rakaat subuh. 2 harakat, tak cukup dengung. Dengung tak cukup. Contoh nun sabdu. Inna, tu. Kita baca inna, tak cukup. Masuk kat hidung, tak masuk hidung betul. Macam tu. Tak cukup dengung. Ataupun kadar harakat mat yang tak cukup, tak tepat. Kadar harakat mat ni. Kan? Kalau kita tahu mat ada banyak jenis mat. Ada mat yang 2 harakat, ada yang 4 harakat, ada yang 6 harakat. Kadar mat ni tak cukup. Dia akan jatuh pada kesalahan yang tak nyata. Macam tu kesalahan yang tak nyata. Macam tu juga. Okey, lepas tu tak cukup sifat huruf tu. Sifat huruf tu tak cukup. Sifat huruf tu tak cukup. Huruf tak cukup. Contoh macam ta, bila dia mati dia ada hamas. Tapi kita baca macam wa ma malakat. Dia tak ada bunyi. Sepatutnya ta yang mati tu dia ada bunyi hamas tu, angin. Wa ma malakat. Dia macam tu. Tapi sebab dia tak cukup, dia tak cukup, sifat huruf ta tu tak cukup, hamas tu tak bunyi, jadi dia baca wa ma malakat. Tak ada bunyi. Macam tu masih boleh bawa dikategorikan kesalahan tak nyata. Okey, kesalahan yang tak nyata. Dan kesalahan tak nyata ni tak sampai merosakkan solat. Okey, kesalahan yang tak nyata ni, okey, kesalahan yang tak nyata ataupun kesalahan tersembunyi. Ataupun kesalahan tersembunyi ni dia tidak merosakkan solat. Kalau kesalahan nyata tadi tukar huruf, tukar baris, solat pun jadi tak sah. Solat pun jadi tak sah. Especially kan apa bacaan dalam solat yang wajib kita baca, kita lafazkan. Okey, takbiratul ihram yang pertama, Allahu akbar. Yang tu pertama. Yang kedua, al-Fatihah. Al-Fatihah ni termasuk bismillah. Okey, al-Fatihah. Yang ketiga, bacaan tahiyat. Tahiyat awal tu. Bacaan tahiyat tu. Lepas tu, selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Macam tu. Yang tu selawat ke atas Nabi. Lepas tu yang kelima adalah salam yang pertama belah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Selalu salam ni apa yang salah? Orang bagi salam macam ni Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam. Ataupun Assalamualaikum tu kalau orang bagi salam masuk rumah kan. Ataupun solat ni dia cepat sangat. Dia tak beri. Okey, saya beritahu ni. Selalu assalam. Assalam. Tengok, dia kena alif lam kat depan. Masabdu dengan sin. Assalamualaikum. Jadi kalau salam yang pertama tu wajib. Assalamualaikum warahmatullah. Macam tu assalam. Macam tu assalam. Hati-hati tu kesalahan nyata. Okey, bagi salam. Okey. Tu lima rukun qauli yang perlu dilafazkan dalam solat. 5 tu takbiratul ihram, al-Fatihah, lepas tu
bacaan tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah tu, lepas tu selawat ke atas Nabi, lepas tu salam yang pertama belah kanan, Assalamualaikum. Kalau kita buat kesalahan tersembunyi ni, macam tak cukup dengung, kadar harakat tak cukup 4 harakat ke 5 harakat ke 6 harakat, sifat huruf tak cukup, dia tak adalah, dia jadi kesalahan tersembunyi. Tidak sampai merosakkan solat tu. Solat tu masih sah. Okay? Sebab tu saya tekankan dalam talaki, dalam baca Al-Quran, yang pertama kena jaga huruf, jaga baris. Okay? Okay. 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 Apa hukum dia? Hukum dia makruh Okay? Makruh. Hukum dia, hukum makruh. Sebenarnya buat ke tak buat Allah tak suka juga. Macam tu. Okay? Makruh. Dia tetap makruh, dan sebenarnya aib bagi yang baca Al-Quran. Kerana bacaan yang sedemikian, maksudnya yang tak cukup dengung, tak cukup harakat, dia akan mencacatkan bacaan Al-Quran tu. Bacaan Al-Quran tu tak cantik. Tak cukuplah tajwid dia. Bila tak cukup tajwid, apa maksud tajwid tadi? Memperelok, memperindahkan, mencantikkan. Jadi tak cantiklah bacaan Al-Quran tu. Tak dapatlah full mark. Macam tu kan. Kita nak please Allah. Kita nak beri pada Allah ni, nak beri yang terbaik. Macam itulah juga. Okey? Boleh? Dah ambil nota? Sebab apa dinamakan kesalahan tersembunyi? Sebab orang-orang yang mahir dengan tajwid yang akan tahu, oh tak cukuplah sifat huruf ta tu, tak cukuplah dia punya harakat tu. Macam tu Okey, dah ambil nota? Ni kesalahan tersembunyi Bagi orang yang baru belajar, tak ingat, tak apa. Tapi kalau orang yang dah belajar, dah tahu dah, tak cukup dengung lah ustazah kata, dah cakap dah nun sabdu, mim sabdu, kena dengung 2 harakat. Tak cukup. Kita biar je, langgar je baca. So, tetap tak elok. Tetap jadi tak berapa elok. Okey, boleh? Okey, hukum dia makruh Makruh ni memang Allah tak suka. Walaupun dia tak berdosa, tapi Allah tetap tak suka insya-Allah. Okey. Tapi hukum makruh ni, kalau kita dah tahu macam tadi, dah sedar kita dah buat kesalahan tu, tak ulang semula, tak baiki, so dia boleh jadi jatuh juga berdosa. Sebab kita dah sedar, dah tahu. Okey. Okey, saya padam Saya padam. 1, 2, 3. Takut pula dia nak padam. Okey. Okey. Kita tengok nota tajwid kita. Kita tengok nota tajwid. Okey, tengok nota tajwid. Kita tengok nota tajwid. Semua ada buku tak? Semua ada buku tak? Dah nak pukul 9. Macam mana ustaz? Tak ada buku ni? Macam mana nak baca? Diorang nampak tak? Ustaz pegang kat depan. Ustaz pen biru pula. Boleh nampak? Buku tak dapat lagi. Dah. Boleh ke nak buka handphone, buka tu lagi? Baca ke dah? Tak dapat lagi. Okey. Yelah ustaz pun malas nak ni. Okey. Kita tengok bacaan ni. Nama-nama huruf hijaiyah. Tengok muka surat 1. Muka surat 1. Nama-nama huruf hijaiyah. Okey. Nama-nama huruf hijaiyah. Okey. Nama-nama huruf hijaiyah ni. Okey. Huruf hijaiyah ni ada berapa? Ada 29 kan? Okey. Boleh, tak apa, nanti dulu. Okey, dalam grup Telegram ada bagi Okey. Kita tengok dulu yang ni Nampak tak penuh? Nampak? Okey, kita tengok. Okey, huruf yang pertama. Nama dia alifun.
alifun. Jadi dia bila matikan fa tu jadi alif. Alif. Tengok yang pertama tu huruf alif. Okey? Jangan panggil panjang sangat. Alif, tak boleh. Dia alif. Macam tu ataupun jangan alif. Dia bukan pa. Dia fa. Alif. Alif. Jangan panjang alif. Tidak. Bukannya alif. Tak juga. Dia alif. Kenapa penting nama huruf hijaiyah? Sebab dalam Al-Quran nanti kita ada surah-surah yang dimulakan dengan nama-nama huruf ni. Jadi penting yang tu. Okey? Tengok yang kedua. Yang kedua ni. Yang kedua. Huruf ba'un. Ba'un. Macam tu ba'un. Okey? Okey? Huruf ba'un. Lepas tu huruf ta'un. Okey, huruf ta'un. Tengok ejaan dia. Ta'un. Huruf yang seterusnya, keempat. Tha'un. Tengok. Tha'un. Tha. Hujung lidah di antara dua gigi. Tha'un. Okey. Lepas tu jim. Jimun. Ataupun jim. Macam tu. Jim. Macam tu. Jim. Okey. Boleh? Okey. Lepas tu yang bawah sekali. Ha'un. Ha'un. Nama dia Okey. Yang sebelah dia. Kha'un. Kha'un. Macam tu Okey, saya tunjukkan. Ini kha'un. Okey. Lepas tu dalun atau dal. Dalun. Ikut saya Dalun. Ni nama dia memang nama. Kata orang kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi kena tahu nama. Sebab ini nanti kita nak sebutkan bila alif lam mim. Macam tu. Dalun. Ni huruf dalun. Tengok dalun. Okey. Zalun. Zalun. Nanti tengok dekat Telegram tu nanti tengok. Sebab sekarang ni tengah tengok live kan. Tak tahu kalau ada dua handphone, tak boleh nak tengok kan. Salah satu. Tengok satu je. Zalun. Ataupun zal. Macam tu Lepas tu ra'un. Ataupun ra. Macam tu ra'un. Ra'un. Ada hamzah hujung dia. Lepas tu zayun. Ada conteng-conteng lah. Saya bagi yang ni lah. Okey, tengok yang ni. Zayun. Zayun. Nampak Zayun. Lepas tu sinun. Sin. Sinun. Sin. Nun. Nun. Bukan sim. Bukan tutup mulut. Sin. N. Sin. Sinun nama dia. So matikan nun jadi sin. Bukan sim, bukan SIM card. SIM card tu tu dalam handphone kita tu. Dalam handphone kita ni ada SIM card. Itu SIM card. Ni sin. Sin. N. Sin. Okey, lepas tu shin. Nun juga. Shin. Macam tu. Shin. Nun. Shin. Bukan shim. Bukan tutup mulut. Bukan shim. Ni bukan sim. Bukan sim. Ni sin, nun. Lepas tu shin ni pun nun. Shin. N. Shin. Macam tu Sadun. Sad. Sadun. Sad. Macam tu Dadun. Dad. Ni nama dia. Dadun. Dad. Kena tengok tu. Okey. Okey. Dad. Ni ta. Ta'un. Ataupun ta. Ta'un. Lepas tu dha. Dha'un. Dha'un. Dha'un ataupun dha. Nama dia. Ainun. Ain. Matikan nun. Ainun. Okey. Ainun tu tak matikan nun. Lepas tu matikan nun jadi nama dia Ain. Ain. Ni ghainun. Ghain.
Seekor ghainun. Ghain. Dia bukannya ghain. Bukan ghain tuan-tuan dan perempuan. Saya pun dulu kecil-kecil belajar ghain. Tapi bila belajar lagi tinggi ni, bila dah besar belajar lagi, rupanya ghainun. Ghainun. Boleh? Ghainun. Nampak insya-Allah nampak. Okey. Fa'un. Fa'un ataupun fa. Okey, fa. Fa. Okey, gigi tu nanti makhraj. Gigi atas dia akan parking dekat bibir bawah. Fa. Ada betul, ada angin lepas. Fa. Macam tu bukan pa. Fa. Okey. Qafun. Qaf. Sebut qafun. Qaf. Okey. Kafun. Ni depan sikit. Kafun. Ini qa. Qafun. Qa dekat tekak. Qafun. Qaf. Ini kafun. Kaf. Macam tu. Boleh? Lamun. Lam. Lamun. Lam. Tutup mulut. Lam. Huruf lam. Mimun. Mim. Mim. Tutup mulut. Mim. Macam tu. Nunun. Nun. Nun. Macam tu Wawun. Waw. Haun. Ha. Okey, ni ha. Ataupun nama lagi satu dia haun. Dia ada hamzah tu. Hamzatun. Ataupun hamzah. Okey. Hamzah. Hamzah. Nama dia. Hamzah. Hamzah. Bukan amzah. Macam orang nama Hamzah. H kan depan dia. Jadi Hamzah. Macam tu Boleh? Yaun ataupun ya. Yaun ataupun ya. Okey, boleh? Okey, daripada nama-nama huruf ni, ada satu huruf yang ada 3 nama. Ada 3 nama, iaitu Zai. Zai ni ada 3 nama. Huruf ada 3 nama. Okey, kita sampai pukul 9 suku kejap. Okey, sampai 9 suku. At least sampai ni. Okey, Zayun. Zai ni kan? Ini kalau kita bagikan baris dekat Yun ni. Kalau tak bagi baris kat Yun, kita matikanlah Zai. Yang nama famous dia Zai. Okey, dia ada 3 nama. Ini nama pertama. Ini nama pertama Zai ataupun Zayun tu yang dalam macam buku. Dalam buku. Yang kedua adalah Zaun. 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 Yang ketiga, nama dia yang ketiga adalah Za. Za ada alif. Okey, boleh? Dia ada 3 nama. Tapi yang kita selalu panggil adalah Zai. Zai ni, Zai. 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 Melawak Ustazah. Tak ada nak ingat, senang. Zai. Okey, ikut Ustazah. Zayun. Zayun ataupun Zai. Zai. Nama kedua dia Zaun. Zaun. Okey? Ataupun matikan hamzah. Itu betul nama dia. Memang nama dia ada hamzah ni. Siapa tak percaya? Ini kitab Ustazah. Ni lagi tebal kitab ni. Lagi tulisan banyak ni. Pun sama. Sama juga nama dia. Okey? Okey, ni Zaun ataupun Za. Lepas tu lagi satu, nama dia Za. Tak ada hamzah, dia panjang alif je. Boleh? Okey, boleh tak? Okey. Boleh? Okey, ambil nota ni dulu. Nota ni mesti tulis dalam buku. Tengok buku saya ni. Ni buku anak murid saya. Tengok, dia tulis Zai dekat tengah nama, lepas tu tepi dia letak Zaun, lepas tu dia letak Za macam ni. Okey? Tuliskan 3 nama ni. Tuliskan. 1, 2, 3. Tuliskan dalam buku nota dulu. Okey, saya bagi masa. Ambil kejap. 2 minit. Okey, dah tulis. Zai macam nama saya. Cikgu Nisa. Macam nama Cikgu Nisa Zai.
Ustazah bagi nama Zaitun. Ustaz kata Zai tu Zaitun ke Cikgu Nisa? Ustaz saja je. Okey, tengok. Zaun ataupun okey, dah ambil nota? Dah settle? Berbunyi pula kan saya minum. Oh, Zaitun Nisa. Alhamdulillah, sedap nama. Okey, sudah okey, sudah. Boleh nanti rewind balik, lepas tu boleh ambil screenshot macam tu anak murid saya dekat kelas, yang kat kelas kat center, diorang pun sekarang tengah online. Diorang memang ambil capture, lepas tu dia letak pula dalam grup dia. Memang sangat-sangat efektif masa PKP. Yalah, tak ada buat apa. Okey, saya padam. Okey. Seterusnya huruf yang ada yang huruf 3 nama satu je, Zai je ada 3 nama. Okey, seterusnya huruf yang ada 2 nama. Huruf yang ada 2 nama. Semua huruf yang berakhir dengan hamzah. Contoh, ba. So dia nama dia ada baun. Lepas tu ini nama pertama. Ni nama pertama. Yang kedua nama dia ba. Ni nama kedua ni. Lepas tu ta. Ta pun sama. Ta. Dia ada yang nama pertama dia taun. Taun ataupun nama kedua dia alahai. Macam tu Ni nama kedua, ini nama pertama. Okey, nama pertama dia taun, lepas tu yang kedua nama ta. Ta yang selalu kita panggil tu ta. 2 harakat ni ada alif. Tengok ada alif. Lepas tu sa. Nama pertama dia saun. Lepas tu nama kedua dia adalah ni nama yang famous selalu kita panggil. Ini yang kita tak tahu kan? Yang ada hamzah ni belakang. Kita tak tahu. Semua huruf yang ada hamzah, dia 2 nama. Ada berapa? Tapi sebab buku nota tak ada kan? Okey, saya bagi sa. Lepas tu ha. Huruf ha. Sama dengan haun. Nama yang pertama haun. Nama yang kedua panjang. Ha. Okey. Lepas tu kha. Khaun. Atau nama yang kedua dia kha panjang. Alif. Kha alif je. Kha. Jim. Allahu Akbar. Ustazah hai. Okey, Ustazah dah penat daripada pagi. Okey. Raun apa? Jim pakai toncit. Betul kan? Kha. Ustazah je dah pening dah. Raun. Okey, huruf ra sama dengan Jim tak ada. Jim tak 2 nama. Ra, tengok ra. Raun nama yang pertama dalam buku. Lagi satu yang kita selalu panggil ra. Okey, boleh? Ra. Okey, lepas tu ta. Tengok. Nampak tak sampai bawah? Ta. So nama yang pertama adalah taun. Hamzah kat belakang sini. Lepas tu ta. Ni yang kita biasa panggil. Okey, ni yang pertama taun. Okey, lepas tu za. Huruf za sama dengan zaun. Hamzah. Okey. Lepas tu za. Ada alif. Belakang dia ada alif. Ingat? Ada alif. Clear tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada lagi 3. Dia ada 11. Ambil dulu nota. 1, 2, 3. Betul. Dia ada lagi 3. Ambil dulu. Ambil dulu ni nota.
Okey, kita ni Snap tulis. Okey. Kita terus baca dulu ni. Baca dulu. Dah ambil. Okey, baca dulu. Ikut saya. Beun. Teun. Okey. Theun. Haun. Ni ha yang hujung sini memang selalu kita sebut Khaun. Kha. Panjang 2 harakat. Raun. Ra. Taun. Ta. Taun. Ta. Zaun. Za. Hujung lidah di antara gigi. Zaun. Za. Okey, boleh? Ni ambil nota dulu. Okey, dah Dah. Sebab ada 3 lagi huruf, tak cukup. Dia ada 11 huruf. Tengok. Tiga lagi huruf lepas za tu adalah faun. Huruf fa. Huruf fa sama juga, nama yang pertama adalah faun. Nama yang kedua fa. Ni nama kedua. Ini belah nama yang kedua fa. Lepas tu ya dengan ha. Huruf ha. Huruf ha. So haun nama yang pertama, haun. Nama yang kedua ha, panjang 2 harakat. Lagi satu ya, huruf ya. Yaun. Nama kedua dia adalah ya. Macam tu. Boleh? Ikut. Dapat Ingat, semua nanti kalau dapat buku, cuba tengok. Bila dapat buku, okey, tulis dalam buku yang ni tulis yang buku. Yang sebab dalam buku dia akan tulis yang ada hamzah. Siapa yang dah buku tulis kat dalam buku. Kena tulis dalam buku terus. Nanti sebab buat revision buku tajwid ni, kalau boleh siapa yang dekat dalam buku tu bila bawa, nanti bila nak talaki ke apa, boleh selalu bawa buku ni letakkan nota dia dekat situ. Tapi nanti bila kita baca yang di awal surah, kita baca yang nama yang kita biasa baca ni. Fa, ha, kan? Toha. Macam tu. Kan? Yasin. Bukan Yasim. Bukan tutup mulut kan kita dah belajar tadi. Nama dia Nun. Sin. Sin. Nun Nun. Okey. Okey, tengok ikut saya. Faun. Fa. Haun. Ha. Yaun. Ya. Okey, boleh? Boleh? Okey, kita tengok yang huruf-huruf lain. Okey, selain daripada huruf zai yang 3 nama tadi, lepas tu dengan selain yang huruf 2 nama ni ada 11 huruf ada 11 huruf yang 2 nama. Ada 11 huruf yang 2 nama. Selain yang 11 huruf yang 2 nama, dengan zai, yang lain tu semua satu nama. Maksudnya macam ni. Ni macam ni. Alif. Alif satu je nama dia. Alif. Dia tak ada alif ke, tak ada. Alif je. Alif satu nama. Jim. Satu nama. Matikan mim. Jim. Bukan jin. Bukan seluar jin. Habis jin tak ada seluar. Jim. Tutup mulut. Jim. Satu je nama dia. Okey, lepas tu dal. Dal. Lepas tu zal. Tengok zal. Lepas tu sin. Satu nama sin.
Shin. Satu nama Shin. Sad. Satu nama. Dad. Macam tu. Lepas tu Ain. Ain. Lepas tu Ghain. Ghain. Bukannya Ghain. Betul kan? Kita dah belajar tajwid kan? Jadi nama dia Ghain. Ghainun. Ghain. Matikan nun. Ghain. Macam tu Lepas tu Qaf. Bukan Robocop. Bukan Kop. Qaf. Qaf. Fa. Dia mati dengan fa. Hujung dia Qaf. Fa. Qaf. Okay. Kaf. Fa lagi sekali. Kaf. Lam. Lam. Tutup mulut. Mim. Tutup mulut juga. Mim. Hujung dia tutup mulut. Nun. Satu nama ni. Nun. Ni semua ni satu nama Wow. Satu nama. Okay. Hamzah. Satu nama juga. Hamzah. Okay. Boleh ke? Komen sikit. Komen sikit. Ketenganga ke apa ni? Tengok. Okay. Komen sikit. Okay ke? Faham tak? Lain tak okey, tak ada suara. Ustaz cuba tengok suara saya okey ke? Ada bunyi. Tiga lagi huruf. Okey. Boleh? Okey. Okey. InsyaAllah boleh faham. Faham. Pernah tahu tak nama-nama huruf ni ada 2-3 nama macam ni? Pernah tahu tak? Pernah belajar? Ada yang pernah belajar tak? Pernah belajar tak? Ada 2-3 nama ni. Okey. Saya takut kan tenganga je tengok Ustazah. Macam tu. Ikut-ikut sama baca insya-Allah. Okey, boleh? Semua clear insya-Allah. Okey. Okey. Dah pukul 9.20. Ada 2 orang kawan tak masuk ni. Ada 2 orang kawan tak masuk? Allahu Akbar. Macam mana dia kata tak boleh? Tak boleh? Tak apa, nanti kita kongsikan. Dia boleh tengok ni Okey. Nanti dapat buku conteng conteng. Kata Ustaz semalam, seburuk-buruk tulisan, sebaik-baik ingatan. Betul kan Ustaz? Ustaz kata macam tu. Seburuk-buruk tulisan, sebaik-baik ingatan. Kalau tajwid pun kena buat. Kena tulis. Ilmu bila kita belajar, cukupkan semua panca indera. Okey? 1, mendengar telinga. Lepas tu membaca. Sebab tu saya cakap, jangan saya je seorang membaca. Semua kena baca. Okey? Membaca mulut. Lepas tu melihat panca indera. Melihat panca indera. Okey? Mendengar, melihat, membaca, yang seterusnya menulis. Kalau anak-anak macam tu, suruh dia buat semua Dan bila kita menulis, sebenarnya dia ada menggerakkan. Kita ada huruf hujung-hujung ni ada banyak saraf. Hujung ni banyak saraf. Saraf ni dia masuk dekat otak. Jadi bila kita menulis tu lagi bagus daripada kita mengetuk kita punya handphone. Menulis tu bagus, betul. Menulis tu sangat bagus. Sebab tu Ustaz semalam dia cakap banyak kali dengan anak murid dia, seburuk-buruk tulisan, sebaik-baik ingatan. Ingat tu tulis. Nanti dapat buku, tulis dalam buku. Buku nota. Okey. Okey, boleh? Boleh insya-Allah. Okey, sebagai kerja rumah nanti hantarkan voice note. Sebut suara dekat dalam Telegram. Nanti kita ada Ustaz Fariz. Okey, Ustaz Fariz cuba hi sikit dalam grup kelas kalau Ustaz Fariz ada tengok sekali. Ustaz Fariz Ustaz Fariz nanti dia akan jadi pembantu guru untuk tengok semua tugasan ataupun ada persoalan tentang pembelajaran. Dia boleh jawabkan dalam grup Telegram. Dalam grup Telegram tu Okey, sebagai tugasan bacakan semua huruf ni. Contoh je, baca je. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai,
Sin. Saya nak dengar tu. Betul tak sin nun tu? Shin. Shin. Sad. Dad. Ta. Dha. Ain. Ghain. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Waw. Ha. Hamzah. Ya. Buat voice note tu. Saya nak dengar. Sebetul tak? Ada ke lagi sebut jin? Nun. Jin. Seluar jin. Kan nun pula. Okey, ada tak sebut lagi sim? Ataupun shim? Ni nun. Sin. Shin. Macam tu Okey, buat voice note. Sebutkan semua huruf ni ke bawah. Ingat yang paling kritikal ghain ni. Dia bukan ghain tapi dia ghain. Ghain. Ya, kerja sekolah. Sebutkan huruf. InsyaAllah. Kerja sekolah. Jangan rasa terbeban. Sebab macam ni. Bila live, saya je bagi ilmu. Saya tak tahu apa output daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, yang saya suruh buat tu insyaAllah simple je. Lepas ni pun habis live terus buat pun boleh. Sebutkan huruf-huruf. Lepas tu, hantar voice note tu dekat dalam Telegram. Okey, tak apa, buat salah pun tak apa, insya-Allah. Tak ada salahnya kita nak belajar. Jadi nanti bila tuan-tuan dan puan-puan hantar dekat saya ataupun hantar dekat dalam grup tu, Ustaz Faris, pembantu guru pun boleh tengok. Nanti kalau betul dia akan buat yes macam tu. Yeah, terbaik macam tu kan. Ya, Ustaz Faris. Okey, itu kerja sekolah dia. Okey, kerja sekolah. Tak adalah kerja sekolah lah. Okey. Okey, buat voice note untuk 29 huruf. Ya, okey. Sebab ni macam huruf ghain ni tukar jadi ghain. Macam tu Okey, insya-Allah. Pelajaran satu baru. Insya-Allah. Banyak kan hari ni kita belajar nama huruf. Penting nama huruf. Sebab nanti ada surah-surah yang kita nak baca dengan nama dengan huruf tu. Insya-Allah. Okey, boleh ke? Tak apa, tak ambil masa. Baca je. Okey. Ya, salah tak apa. Kita belajar sama-sama. Saya pun dulu salah juga sebut depan guru saya. Ghain saya cakap. Terus. Ghain dia cakap. Macam tu Ghain. Tak apa. Saya tak ada rotan. Saya dah tak ada rotan. Dah tak ada ni. Okey. Ikut kelas Tajwid Al-Baghdadi. Tetap konvo. Tetap konvo. InsyaAllah kita akan bagi sijil nanti. Di akhir pembelajaran. Kita bagi sijil nanti. 3 ke 4 bulan kita punya ni. Tengok kita punya pergerakan. Cepat ke macam mana. Okey, boleh. Tak apa. Bukan Telegram open tu. Telegram yang tajwid 1, tajwid 2. Jangan Telegram mengaji slow-slow. Bukan. Telegram kelas tu. Nanti ramai 5,000 orang tengok. Okey, kita hantar dekat Telegram yang masing-masing tu. Kan ada grup tajwid Telegram tajwid 1, Telegram tajwid 2. Macam tu. Hantar dalam tu Telegram tajwid 3 macam tu. Hantar yang dalam tu. Okey, nanti kami Ustaz Faris akan tengokkan. Boleh? Insya-Allah. Tu nama Faris Diana tu. Itulah Ustaz Faris, orang Kelantan. Baik Ustaz ni, lembut je kalau dia ajar. Lembut sangat. InsyaAllah. Okey. Nanti Ustaz Faris akan betulkan. Macam kalau ghain tu masih ada ghain lagi, nanti Ustaz Faris kata, betulkan puan, ghain. Macam tu Okey. Boleh? InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Boleh. Kenapa Cik Kamal Arifin gelak? Boleh kan? Okey. Tak apa. Mudah-mudah je insya-Allah. InsyaAllah. Santai-santai je. Okey? Sebab kita nak dua hala. Saya nak dengar juga suara-suara tuan-tuan dengan puan-puan yang sedap ni. Ni bukan exam. Dia tetap dapat konvo. Dia tetap dapat sijil. Kalau salah pun tetap dapat sijil. Confirm. Saya dah confirm dah benda tu. Sijil dah ada. Tinggal cetak nama je. Sijil cantik tau. Sijil Al-Baghdadi. InsyaAllah. Okay. Kita dah 9.25. Due date bila? Due date sebelum kelas hari Isnin.
Sebelum kelas hari Isnin. Kalau boleh malam ni ataupun pagi besok lah, jangan lambat sangat. Jadi nanti tak lupa. Ilmu kena amal. Al-ilmu bila amal kasyajar bila thamarin. Apa maksudnya tu? Ilmu yang tanpa amal adalah seumpama pokok atau pohon yang tidak berbuah. Dia rendang je. Tapi kita tak dapat manfaat buah tu, tak dapat rasa nak makan. Macam itulah. Bila ilmu tak ada amal, seumpama pokok yang tidak berbuah. InsyaAllah. So nanti boleh ajar anak-anak. Tengok sini. Mak nak ajar. Kan. Ghain. Satu huruf pun okey. Tak apa. Okey, itulah kecantikan bahasa Al-Quran. InsyaAllah. Semoga kita bila nak suruh voice note tu, lepas kelas ni pun boleh hantar. Sebaiknya lepas kelas ni dalam masa setengah jam lagi ke, ataupun solat dulu. Lepas solat tu cuba hantar. Buka yang saya bagi nota tajwid dekat kelas Telegram tajwid kita tu. Sebut satu-satu. Alif, ba, ta, tha, jim. Macam tu Sebut satu-satu. Okey, boleh? Okey, ada apa-apa lagi pertanyaan? Ada apa-apa lagi pertanyaan? InsyaAllah, sama-sama. Suara tak sedap. Tak apa. Allah tak cakap pun orang yang suara tak sedap tak dapat pahala ke, atau dapat pahala setengah aja, tak ada. Sama je Allah kata. Allah tengok usaha kita. Kalau kita tahu pun, ada zaman Rasul, ada setengah-setengah Rasul tu, dia tak ada pengikut pun. Tapi Allah tetap mengiktiraf dia sebagai seorang Rasul dan Nabi. Sebab apa? Allah pilih dia dan Allah memandang usaha dia. Allah tak pandang pun dia punya end result tu. Berapa dapat pengikut, tak ada. Kau dapat pengikut 10,000, macam ni pahala. Tak ada, Allah tak ni. Tapi Allah tetap iktiraf. Rasul-rasul dan Nabi yang tak ada pengikut pun, Allah tetap iktiraf sebagai Rasul dan Nabi. Sebab Allah memandang usaha kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, boleh? Ada Puan Rosila dah masuk dalam grup Telegram tak? Telegram Tajwid 1 ke, Telegram Tajwid 2 ke, ataupun Telegram Tajwid 3. Dalam tu ada, tadi petang Ustaz Somad ada tampal nota muka surat ni, muka surat 1 ni, pelajaran 1. Dia ada tampal dekat dalam tu. Okey, tak apa, nanti lepas ni mungkin boleh post lagi tu, ataupun kita pin kan. Boleh? Okey, kita baca doa tilawah. Sebelum tu, kita baca doa tilawah. Kita boleh doakan, minta hajat apa-apa, niatkan di dalam hati. Okey, niatkan dalam hati pada semua yang ada ni. Puan Tajwid 3. InsyaAllah nanti kita tengok. Okey, kalau tu nanti kita postkan lagi sekali muka surat yang 1 ni. Okey, boleh? Ustaz boleh post kat nanti. Okey, kita baca doa tilawah. Nak baca doa? Okey, kita baca doa tilawah. Niatkan dalam hati, doa, minta dengan Allah. Kalau ada sakit, minta disembuhkan. Ya Allah, berilah kesempurnaan bacaan Al-Quran kepada anak murid kami ni. Ya Allah, semua ni pada malam ini yang belajar, bersusah payah belajar, beri masa yang barakah pada kami ni dengan sebab kami belajar Al-Quran. Ya Allah, beri kami syafaat di dalam kubur nanti. Bantu kami dalam kubur, alam barzah. Ya Allah, bantu kami di akhirat esok. Dengan sebab belajar Al-Quran ni, datanglah Al-Quran tu sebagai syafaat kepada kami. Ya Allah, berilah redamu, berilah barakahmu, berilah rahmatmu kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, peliharalah keturunan kami untuk sentiasa beribadah kepadamu, menjadi hamba-Mu yang terbaik. Okey, kita doa sama-sama. Doa tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita jumpa hari Isnin pukul 8 malam macam biasa. Tapi besok saya ada live juga pukul 2 petang mengaji sama-sama slow-slow insya-Allah. Okey, bacalah Al-Quran walau di mana sahaja. Semoga kita mendapat rahmat, barakah dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda lain yang kita harapkan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ada nak sembang ke? Seminit. Ada yang nak sembang ke? Terima kasih sama-sama. Saya halalkan semua ilmu yang saya ni. Saya minta maaf kalau laju sangat, tak dapat ke nota ke apa ke. Okey, boleh ulang lagi tengok live ni. Okey, saya halalkan semua. Ada nak tanya apa-apa ke? Nak seminit lagi? 2 minit nak sembang santai sekejap? Kan nak sembang kedai mamak tak boleh. Aduh, rindu pula kedai mamak. Okey. Alhamdulillah PKP ni memang masak je Ustazah kat rumah. Alhamdulillah. Dah banyak masa dekat rumah. Banyak masa tapi banyak packing buku. InsyaAllah. Allah hai. Ustazah rehatlah. Halalkan ilmu ya insyaAllah. Terima kasih. Ya, saya halalkan. Sama-sama. Ada yang nak tanya apa-apa ke? Kita nak keluar je. Ada 74 lagi tak nak keluar ke apa? Okey. Boleh? Ustaz buka kan? Nak buka lagu. Sambil kita dengar lagu Al-Baghdadi. Lagu ni. Nama lagu ni adalah lagu Soft yang terpuji. Okey? Kan? Okey, soft yang terpuji. Soft yang terpuji ni maksudnya orang-orang yang terpuji. Kan ahlullah. Kan siang tadi saya dah bagi saya dah bagi hadis.